Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana hadir. Dan sebelum kita memulakan program ini, marilah kita bagi Muslim membaca surah mula kitab kita Al-Fatihah. Bismillah. Okey, terima kasih semua yang hadir, terutama sekali pelajar-pelajar khusus PPA 3053, Pemikiran Ekonomi Biodiversiti, dan juga pelajar-pelajar dari khusus PPA 3173, Pembangunan Lestari, untuk sesi 2023 dan 24 semester 1, pensyarah-pensyarah UMT dan hadirin dan hadirat semua. Selamat datang ke program Industry in the Classroom, dan hari ini kita alhamdulillah bersama-sama dengan pembentang kita atau penceramah kita yang berbahagia, Encik Muhammad Adli bin Ahmad, Ketua Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun, Selangor, dan beliau akan membentangkan kepada kita tentang tajuk berkaitan dengan bidang kepakaran beliau, ya, dan sedikit biodata beliau. Beliau merupakan lepasan Universiti Putra Malaysia, UPM, dalam bidang sains perhutanan, dan telah bekerja melebihi 8 tahun di Jabatan Pendidikan, dan berada di beberapa tempat, contohnya di Pusat Konservasi Gajah Sungai Deka Kuala Berang sehingga 2015. Kemudian Jabatan Pendidikan Daerah Kuala Terengganu 2015 hingga 2018. Kemudian Jabatan Pendidikan Daerah Greek Perak 2018 hingga 2020. Dan sekarang ni yang terkini adalah menjadi Ketua Pusat di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun. Ya. So saya rasa itu adalah biodata beliau. So tanpa saya buang masa lagi, saya mempersilakan Cik Muhammad Adli untuk meneruskan program ini. Silakan Cik Muhammad Adli, ya. Okey, baik. Dengar, Cik? Dengar? Ya, semua okey, clear. Clear? Okey, pertama sekali, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan saya ucapkan pertama sekali terima kasih kepada pihak UMT kerana menjemput saya dan saya sebagai wakil Jabatan Penglilitan Semenanjung Malaysia. Yang mana kita akan berkongsi sedikit berkenaan dengan program konservasi tapir di Malaysia dan isu-isu dan cabaran yang melibatkan tapir Melayah. Yang mana sekarang ni yang kita sedia maklum bukan sahaja spesies tapir tapi macam harimau, gajah. Kalau macam saya kat Terengganu dulu, isu-isu macam gajah ni konflik antara manusia dan hidupan liar. Jadi so pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan tapir yang mana saya bertugas di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun di Selangor. Kalau ikutkan dalam 3 tahun daripada 2020 semasa COVID tu sehingga sekarang . So sekejap ya, saya share slide dulu. Okey, boleh nampak slide saya ya? Okey, clear. Okey, clear. Okey, baik. Jadi untuk berkenaan dengan isu dan cabaran tapir ni, kalau mengikut pada jabatan memang tapir ni dia populasi dia semakin berkurang disebabkan oleh nanti saya akan cerita lagi. So dalam pembentangan kita, kita akan terangkan berkenaan dengan, kita kenal dulu apa itu spesies terancam. Dekat Malaysia ni kita banyak spesies-spesies yang diancam kepupusan.
Yang seterusnya saya akan bercerita sedikit berkenaan dengan tapir, isu dan cabaran dan langkah-langkah mitigasi. Yang mana langkah-langkah yang telah diambil oleh jabatan untuk konservasi tapir supaya tapir ni dia tidak pupus di masa akan datang. Okey, kalau kita tengok gambar yang ada kat sebelah ni, ini di Sungai Dusun. Yang mana anak tapir berumur masa ni dia dalam umur seminggu. Lahir pada tahun lepas. Nama dia Mela. Okey, first sekali berkenaan dengan spesies-spesies terancam. Okey, spesies terancam ni, spesies yang kita kategorikan sebagai spesies yang akan pupus dalam masa terdekat. Yang mana populasi dia di dalam habitat, di dalam hutan, dia semakin berkurang. Disebabkan oleh faktor-faktor macam salah satunya adalah kawasan habitat dia terganggu. Disebabkan oleh pembangunan, pertanian. Jadi apabila berlakunya populasi dia kawasan habitat dia terganggu, jadi hidupan liar yang ada dalam kawasan tersebut dia akan keluar. Sebagai contoh macam kes yang Terengganu, dia banyak kes-kes kemalangan lah melibatkan hidupan liar di kawasan macam LPT 2, kawasan Bukit Besi, dan kita pun ada kes yang sebelum ni masa saya di Terengganu, kes yang harimau belang kena langgar di LPT 2 juga, di hutan simpan Bukit Besi. Yang mana harimau tu dia bunting. Jadi antara punca-punca dia disebabkan oleh habitat dia terganggu lah. Dan yang seterusnya dari segi pemburuan. Sebab ada spesies-spesies yang orang buru macam rusa, harimau. Jadi tapir ni dia menjadi mangsa kepada pemburu bukan disebabkan oleh orang nak dia punya ni lah, macam contoh kulit dia ke daging dia, tak. Tapi dia bukan spesies buruan. Tapi dia menjadi mangsa pemburu akibat jerat. Sebab kadang-kadang pemburu ni dia pasang jerat, jadi dia target nak ambil rusa, babi, harimau. Tapi ni dia menjadi mangsa kepada jerat lah. Jadi tapir ni kita banyak kes-kes yang melibatkan uh, kes-kes yang melibatkan tapir mati disebabkan jerat. Okey. Dari segi sorry jap. Okey, dari segi akta dan perundangan, spesies-spesies terancam ni dalam aktiviti pemeliharaan hidupan liar, dia dikategorikan sebagai hidupan liar dilindungi sepenuhnya untuk tapir. Maksudnya orang tak boleh bela. Orang tak boleh bela, dan sekiranya mana-mana agensi ataupun zoo dia nak bela, dia kena mendapatkan permit khas. Yang mana permit khas ni dikeluarkan oleh menteri saja. Jadi spesies-spesies dalam Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 716 jadual 2. Jadual 2 ni maksudnya dia spesies-spesies jadual yang dilindungi sepenuhnya. Dia memerlukan permit khas. Jadi untuk tapir dan juga ada lagi spesies macam harimau, seladang, burung enggang, apa semua. Benda spesies-spesies tersebut memang tak boleh bela. Orang awam tak boleh bela. Zoo pun kalau dia nak bela pun dia kena mohon permit daripada jabatan dan kelulusan daripada menteri lah. So Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam. Ini pun tapir dan spesies-spesies terancam ni memang ada dalam akta tersebut. Yang mana macam contoh gajah, tapir. Kadang-kadang tapir ni orang ambil dia punya sumbu hidung dia, kaki dia kan, untuk ekspor. Itu sebab tu
dari segi international, ada Akta Perdagangan Antarabangsa ni lah, ataupun nama lain CITES. Dan dalam IUCN, IUCN sendiri, tape ni dikategorikan sebagai red list lah, iaitu dia ada banyak kategori. Jadi tape ni dikategorikan sebagai threatened species, yang mana spesies terancam. Dan dalam red list mamalia of Peninsula Malaysia pun sama, dia dikategorikan sebagai spesies terancam. Disebabkan oleh kemalangan dan juga jerat. So dalam macam mana kita nak kenal pasti spesies terancam ni, ini antara kriteria-kriteria dia. Macam dari segi akta kan, memang akta kita memang fokus pada spesies terancam ni, memang denda dia memang tinggi. Walaupun akta hidupan liar yang mana guna pakai di Malaysia, Akta Perdagangan Antarabangsa CITES yang mana banyak negara guna, dan IUCN ni adalah standard international, yang mana setiap haiwan ni dia ada standard IUCN dia, list dia. Maksudnya ada yang existing, macam dengan badak kebanyakan ada yang existing. So IUCN dia akan kategorikan setiap spesies tersebut lah. So untuk tapir Malaya, IUCN adalah dikategorikan sebagai threatened species lah. So hidupan liar yang diancam kepupusan. Okey, yang seterusnya. Okey, ini contoh-contoh spesies terancam di Malaysia. Kalau di Terengganu, isu macam dengan harimau. Yang sekarang ni harimau dengan gajah lah, yang antara spesies-spesies P5. Sebenarnya yang kita lihat ni, ini adalah spesies-spesies mamalia besar. Okey, kalau lihat macam dengan harimau. Harimau sekarang ni dia diancam kepupusan. Banyak harimau keluar daripada habitat asal. Maksudnya dia dah main di kawasan kampung. Dah menjadi konflik antara manusia dan hidupan liar. Macam contoh harimau sekarang ni di Kertih. Antara isunya di Kertih, harimau makan lembu yang orang bela. Jadi sebab apabila dia keluar daripada habitat asal dia, so dia ada ancaman. Ancaman dia sama ada dia ditembak oleh pemburu, ataupun ancaman dia akan dibunuh lah. Jadi apabila binatang semua keluar daripada habitat asal, so dia punya chances dia untuk hidup adalah rendah. Dan dia menjadi konflik antara manusia dan hidupan liar. Yang seterusnya, badak Sumatera. Kalau kita lihat, sekarang ni badak Sumatera dah hampir 10 tahun pencarian, dan tiada tanda-tanda badak di hutan semenanjung Malaysia ni, dan juga di Borneo. Jadi kalau ikutkan, dia dah kira existing lah, maksudnya dia pupus. Sebab asalnya pusat konservasi Sungai Dusun ni asalnya adalah pusat konservasi badak Sumatera pada tahun 1985. Jadi pada tahun tersebut badak Sumatera ni ada di Malaysia. Tapi lama kelamaan dah makin berkurang disebabkan oleh habitat dan juga fragmentasi hutan. So sekarang ni badak dah tak ada lah di semenanjung. Sebab dah berapa puluh tahun dah kita cari, tak ada pasang camera trap, masuk dalam hutan, memang tiada penemuan untuk badak Sumatera. So itu kita rasa sayang lah, sebab yang paling dekat sekali Indonesia dia masih ada lagi badak Sumatera. So kita dah kerugian satu khazanah negara lah. Yang seterusnya macam dengan seladang, gajah, beruang matahari, kambing gurun dan rusa sambar. Ini spesies-spesies antara yang diancam kepupusan juga. Macam seladang, orang akan cari dia punya daging. Macam gajah jantan lah kebanyakan, sebab untuk dapatkan gading. Macam rusa, orang buru dia disebabkan daging. Macam beruang, dia punya kuku, organ-organ badan beruang, kulit dia. Dan kambing gurun lebih kepada daging lah. Daging, kepala dia, kadang-kadang orang buat, pemburu-pemburu ni dia buat trofi. Macam dengan bahan hiasan. Jadi
spesies-spesies tersebut ni dia diancam kepupusan disebabkan oleh kebanyakannya adalah perburuan dan juga kemalangan. Dan dia keluar daripada habitat asal. Okey, kita kenal dulu tapir. Okey, dekat dunia hanya ada 4 spesies tapir. Dan kita punya tapir ni kalau kita lihat dia yang paling unik lah. Okey, kita ada tapir mountain tapir gunung di kawasan Ecuador, Colombia, North Peru. Tapir bird tapir ataupun bird tapir lah ataupun kita panggil lowland tapir. Dia di kawasan dia bird tapir di kawasan Mexico, Central America dan North Colombia. Untuk Brazilian tapir ni ataupun lowland tapir dia di kawasan South America. Jadi dekat kawasan untuk Malayan tapir ni dia hanya ada di kawasan Malaysia, Thailand, Myanmar dan juga Indonesia je. Di kawasan ni lah Southeast Asia. Jadi di Semenanjung Malaysia hanya dekat kawasan tapir Malayan tapir ni hanya ada di kawasan Semenanjung je. Kalau di Sabah Sarawak dia tak ada tapir Malaya. Jadi macam di Sabah Sarawak pun harimau dia tak ada, harimau belang. Jadi ni dia punya taburan tapir jenis ni lah tapir punya family. Okey, kalau kita lihat setiap tapir ni dia punya bentuk dia lebih kurang sama, tapi dia ada ciri-ciri dia yang membezakan dia. Macam mountain tapir, dia color badan dia semua sama. Cuma di bahagian muka dan bibir dia ada putih, keputihan dan juga keperangan sikit di muka. Untuk lowland tapir ni dia macam dia ada lebihan rambut ataupun kita panggil bahasa mudahnya mohawk lah. Untuk lowland tapir. Dan untuk bird tapir ni dia ada keputihan di bahagian leher dia. Tapi body dia sama. Dan Malayan tapir kita punya dia hitam putih. Jadi kalau kita lihat kepada keempat-empat spesies tapir ni kita punya tapir ni antara yang paling unik yang mana dia hitam putih. Dan spesies tapir Malaya kita antara yang paling besar kalau kita lihat kepada 4 spesies yang lain. Jadi kalau kita tengok body dia lagi besar daripada tapir-tapir mountain tapir, lowland dan juga bird tapir ni. Okey, kalau kita tengok anak dia, anak pada waktu dia lahir semua sama je bentuk dia. Sebab tapir ni bila empat spesies ni lahirkan anak, masa keluar je anak semuanya sama. Dia ada belang-belang, garis putih kuning keperangan. Jadi bila umur dia 3 ke 6 bulan, dia akan berubah color. Macam dengan tapir Malaya ni, dia akan berubah color kepada hitam putih lah. Yang lain-lain ni dia akan berubah color ikut dia punya spesies. Okey, baik. Okey, ini kalau siapa yang tak pernah tengok tapir ni, ini tapir Malaya. Mungkin ada yang belum pernah tengok ataupun ada yang dah tengok di zoo-zoo. Okey. Kalau kita lihat tapir kita, dia antara yang paling besar antara semua tapir-tapir yang ada di dunia. Tapir Malaya ni. Selalunya kalau setengah di kampung-kampung, kalau tenuk, cipan, badak tampung, badak tuli, badak bodoh tu, itu semuanya adalah tapir Malaya. Nama kampung dia memang selalu orang kampung panggil tenuk, cipan, badak tampung, badak tuli. Jadi maaf. Dengar ke yang lain? Dengar. Okey. Setakat ni okey. Okey. Kalau ada apa-apa yang nak tanya, boleh tanya je, tak ada masalah. Okey, kalau untuk nama tempatan lah. Kalau nama saintifik dia memang Tapirus indicus. Okey, tapir ni dia jenis herbivore. Selalunya orang confuse dia dengan anteater. Yang mana yang makan semut. Tapir ni dia tak makan semut.
Selalunya kalau orang datang dia confuse, dia ingat anteater. Dia bukan family anteater. Dia dia apa? Dia makan, dia herbivore. Dia makan daun, makan buah, makan apa, kulit-kulit kayu, makan ranting, semua tu dia makan. Dia herbivore. Tapi dia family Tapirus indicus, dia order dia adalah Perissodactyla. Kenapa jabatan fokus pada tapir? Sebab badak dan tapir dia di dalam kategori ataupun order yang samalah. Kalau kita belajar dulu animal, lepas tu family, order family. Tapir adalah hidupan liar yang kuku dia ganjil. So nanti kita akan tengok kalau dapat ada gambar. Dia adalah hidupan liar yang sama dengan seakan-akan macam badak. Sebab apabila badak dah tak ada, so jabatan pada 2004 kita mula dengan konservasi tapir. Sebab dia seakan sama. Dia hidupan liar berganjil lah kalau order Perissodactyla ni. So tapir kita ni berat dia lebih kurang 250 hingga ke 320 kilogram seekor. Ini berat dewasa lah. Kalau tapir-tapir yang lain tadi dia lebih kurang dalam 200 kilo, ada yang 150 ke 250 kilo. Jadi yang tapir Melaya dia lagi besar lah, 250 hingga 320. Kalau di Sungai Dusun ni, kalau tapir yang pernah bunting, berat semasa yang kita pernah rekod 340 kilo. 340 kilo untuk tapir betina. Selalunya berat badan ni kalau tapir jantan dan tapir betina, tapir jantan dia lebih ringan berbanding tapir betina. Sebagai contoh, tapir jantan dia kurang berat daripada betina, lebih kurang dalam 20 ke 120 kilogram. Purata tapir jantan ni dia dalam 280 ataupun 300. Tapir betina ni selalunya 300, 320 ataupun 340 kalau yang pernah bunting. Okey, ini warna dewasa hitam putih. Warna anak dia akan ada, kalau kita lihat dia ada belang-belang ni kan. Belang-belang jalur coklat ataupun keperangan lah. Okey, tempoh bunting untuk tapir adalah selama 13 bulan. Jadi kalau ikutkan dia selama 1 tahun, 1 bulan. Jadi dia punya, kalau ikutkan proses pembiakan dia, kalau kita lihat dia slow lah. Untuk jangka hayat dia, untuk tapir ni 30 hingga 35 tahun. Jadi rekod yang dicatat untuk jangka hayat tapir ni adalah pada umur 43 tahun di Zoo United Kingdom. Dekat sana pun dia ada, di sana dia ada melayan tapir di dalam zoo lah, bukan di habitat asal lah, di dalam zoo, yang mana umur rekod last dia orang rekod umur dia 43 tahun. So kalau purata di dalam hutan ataupun di dalam hutan dalam 30 tahun lah. Kalau di kaptif selalunya dia lebih berbanding di dalam hutan. Sebab kita jaga dia, kita bagi makan dan apa semua, kurangnya ancaman ataupun dia survivor berlawan sesama sendiri. Dari segi pusingan edah ni, ini selepas dia lahir lah. Selalunya kalau di dalam hutan, apabila tapir dia melahirkan anak, so anak dia akan duduk dengan ibu selama 2 tahun lah kalau di dalam hutan. Dia akan duduk dengan ibu selama 2 tahun. Selepas 2 tahun, dia akan berpisah dengan ibu dia. Sebab tapir ni dia bergerak secara solitary. Yang mana dia bergerak secara solo. Dia hanya akan berjumpa pada musim mengawan saja. Iaitu selalunya kalau ikut rekod pada bulan 5 hingga bulan 6 lah. So dalam tempoh tersebut adalah musim mengawan dia. So tapir ni kalau kita lihat, kalau kita pasang camera trap,
Kalau kita lihat ada dua tapir, itu sama ada ibu dengan anak ataupun dia tengah mating season lah maksudnya ni. Jadi dia memang bergerak secara solo tapir ni. Jadi bila dia lahir, anak dah cukup umur lebih kurang dalam 2 tahun, so dia akan berpisah dengan ibu lah kalau di liar. Tapi di kaptif, iaitu di dalam kurungan, apabila anak lahir, kami akan sekalikan ibu dengan anak selama setahun. Cukup selama setahun, kita akan pisahkan ibu dengan anak tersebut lah. Untuk kita combinekan ataupun pairkan semula jantan betina untuk proses pembiakan. Jadi ini sebuah sedikit berkenaan pengenalan kepada tapir. Jadi antara isu dan cabaran tapir Malaya ini adalah yang pertama sekali fragmentasi hutan. Jadi kalau kita lihat apabila kawasan hutan macam contoh pembinaan atau pembangunan jalan raya, jadi kawasan-kawasan hutan tersebut dia terpisah. Jadi apabila terpisah, hidupan liar ni dia akan cross daripada satu kawasan kepada satu kawasan. Okey, macam tapir ni, dia adalah hidupan liar nocturnal. Yang mana hidupan liar yang aktif pada waktu malam. Dia sebab ada spesies yang dia aktif pada waktu diurnal, dia aktif pada waktu siang macam kera. Spesies-spesies ni dia aktif pada waktu siang. Tapi kalau untuk tapir ni dia aktif pada waktu malam. Waktu siang ni dia kurang aktif. Dia banyak berehat. Jadi apabila berlakunya fragmentasi hutan ataupun pembangunan jalan raya, jadi tapir ni dia nak cross daripada kawasan satu hutan kepada satu hutan. Dia selalunya cross pada waktu malam lah. Kita banyak dapat kes-kes roadkill kemalangan ni pada waktu malam dengan aksiden dengan kereta lah. Sebab apabila waktu malam, kawasan yang gelap ataupun kawasan yang ada pencahayaan, waktu malam tapir ni kita tak akan nampak dia hitam putih. Kita akan nampak dia satu colour je, colour hitam je. Bila dekat baru kita nampak betul-betul dia hitam putih. So itu yang menyebabkan banyak berlakunya kes-kes kemalangan yang melibatkan roadkill lah untuk tapir. Di yang seterusnya sebabkan apabila berlaku fragmentasi hutan, jadi kawasan hutan dah terpisah, genetik kawasan tapir tersebut semakin rendah. Sebab bila kawasan hutan tu dah terpisah disebabkan oleh pembangunan ataupun perumahan, pertanian, jadi kawasan hutan tu mengecil. Jadi genetik tapir dalam kawasan tersebut dia semakin lemah lah. Sebabnya dia banyak kahwin ataupun membiak sama-sama pasangan dia ataupun sama-sama kelompok dia saja. Dia tak boleh pergi dengan kelompok lain sebab kawasan hutan terpisah. Jadi ini antara isu-isu yang mana populasi tapir semakin berkurang. Sebab selain itu tapir ni pun dia berkurang disebabkan oleh pemburuan lah. Dia menjadi mangsa kepada jerat. Sebab tapir ni dia bukan makanan untuk harimau, makanan untuk gajah. Dia tak. Sebab kulit dia tebal. Jadi faktor kepupusan dia disebabkan oleh kemalangan dan juga jerat lah. Dia selalu jadi mangsa jerat. Sebab kita banyak dapat kes yang mana tapir dia kena jerat. Jerat lembu, jerat kerbau. So ini faktor-faktor isu-isu dan cabaran yang jabatan hadapi daripada dulu sampai sekarang, yang mana pengurangan habitat ni menyebabkan dia keluar daripada habitat asal. Sebab ada dalam satu kajian yang menyatakan tapir ni antara spesies yang paling awal akan keluar apabila kawasan habitat dia terganggu. Jadi dia memang ancaman utama dia adalah kemalangan jalan raya. Okey, dari segi tindakan yang telah diambil oleh jabatan, okey, yang pertama sekali jabatan telah mewujudkan kawasan perlindungan yang mana di kawasan-kawasan perlindungan kita gazetkan sebagai kawasan perlindungan macam contoh Taman Negara Pahang, Taman Negara Terengganu, Taman Negara Kelantan
dan juga jabatan juga mempunyai reserve hidupan liar. Sebagai contoh reserve Tengku Hasanat di Pahang, reserve hidupan liar Sungai Dusun. Sungai Dusun ni sendiri adalah reserve hidupan liar yang mana uh, kawasan protected area, mana kalau kita dapat hidupan liar, tapi pun kita dapat, kita akan lepas di dalam kawasan reserve ni . Jadi pertama sekali kita banyakkan kawasan-kawasan perlindungan yang mana untuk habitat supaya kawasan ni tak diganggu. Jadi kita gazetkan kawasan tersebut dan kita lindung kawasan tersebut, dan banyak aktiviti-aktiviti yang kita jalankan di dalam kawasan perlindungan tu lah. Kita menjalankan aktiviti pengkayaan habitat, kita jalankan aktiviti inventory supaya kita nak tengok keadaan hidupan liar di dalam kawasan hutan tersebut. Jadi ini antara tindakan yang oleh Jabatan kita conserve kawasan tersebut. Selain daripada itu, Jabatan telah mewujudkan satu pusat konservasi ex situ, iaitu di luar habitat asal. Kalau di dalam hutan, kita panggil konservasi in situ, iaitu konservasi di dalam kawasan hutan tersebut. Sebagai contoh macam hutan Taman Negara, dia konservasi in situ, dia di dalam kawasan hutan Taman Negara. Okey, kalau pusat konservasi ex situ ni dia di luar habitat asal, iaitu senang kita paling mudah kita faham adalah di dalam kurungan. Jadi apabila dalam kurungan ni, dalam kurungan ni macam sebagai contoh untuk tapir ni di Malaysia kita hanya ada satu pusat konservasi untuk tapir, iaitu Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun. Yang mana kat sini kita jalankan program-program husbandry, iaitu kita jalankan rawatan, pemakanan dia, kita jaga kebersihan kurungan dia. So setiap hari memang kita ni lah, kita akan jaga dia. Okey, tujuan utama pusat konservasi ni adalah untuk kita nak menampung tapir yang semakin berkurang di habitat asal di luar sana. Sebagai contoh kan, tadi berlakunya spesies-spesies terancam. So kebanyakan spesies-spesies terancam ni memang jabatan mempunyai pusat konservasi sendiri. Sebagai contoh macam dengan harimau. Harimau tadi kan antara spesies terancam. Kita ada pusat konservasi harimau di Pahang dan juga di Sungai. Kita ada pusat konservasi rusa di Gua Musang dan juga di Gua Musang dan juga Sungai. Untuk pusat konservasi seladang di Jenderak Selatan Pahang dengan Sungai Perak. Pusat konservasi kalau untuk gajah, gajah banyak. Kita ada di Terengganu ada satu, di sepadan Aring tu, Sungai Deka. Di Kuala Gandah, Pahang. Di Johor, kita ada satu untuk pusat konservasi gajah. Kalau untuk di Terengganu, kita ada pusat konservasi tuntung di Kuala Berang, Bukit Paloh. Dan juga pusat konservasi Bukit Marak di kawasan Besut. Itu lebih kepada spesies burung merak hijau, burung merak poso. So jadi jabatan tumbuhkan pusat konservasi ini untuk menjalankan pembiakan, dan apabila anak tu kita akan lepaskan semula ke habitat asal untuk kita nak tampung, dan juga untuk kita kuatkan genetik tapir di dalam satu kawasan hutan tersebut. Okey. Selepas tu kita kuatkan bahagian penguatkuasaan. Okey, kalau kita lihat gambar ni, ini antara kes terbaru yang mana warga asing, sebab kita konflik dengan ada pemburuan ni bukannya daripada rakyat tempatan, tapi daripada warga asing macam Thailand, Vietnam, Myanmar. So pendatang asing ni dia banyak pasang jerat-jerat untuk hidupan liar, untuk diorang ambil bahagian-bahagian hidupan liar. Jadi untuk penguatkuasaan, jabatan telah antara yang pertama sekali, jabatan telah pindah akta pemeliharaan hidupan liar tersebut telah pindah. Naikkan denda pada tahun lepas. Kita telah pindah akta tersebut, yang mana kalau untuk harimau, sebagai contoh untuk harimau,
sekiranya ada kesalahan, dia boleh didenda sebanyak RM1 juta lah, kalau untuk harimau. Jadi itu yang first kali kita kuatkan dari segi denda akta kita. Yang seterusnya kita jalankan operasi bersepadu khazanah yang mana melibatkan kerjasama daripada tentera, polis, VAT 69 dan juga PGA lah. Pasukan Gerakan Am. Jadi kita adakan program OBK untuk bahagian penguatkuasaan untuk kita banteras aktiviti-aktiviti pemburuan, terutama sekali aktiviti-aktiviti macam jerat apa semua. Jadi ini antara yang kita sedang dan masih lakukan, dan seterusnya kita telah untuk tapir, kita telah adakan satu plan tindakan tapir Malaya yang mana pada tahun 2021, 2 tahun lepas, dan plan ni selama hampir untuk 10 tahun lah, untuk 10 tahun sehingga 2030. So dalam plan tindakan ni macam mana first kali kita nak tengok terhadap konservasi tapir, macam mana dari segi pembangunan supaya tapir ni tak menjadi konflik diancam keputusan. Jadi dalam buku ni kita pecahkan kepada 4 kategori, iaitu konservasi secara in situ, konservasi secara ex situ, dan juga program pendidikan kepada orang awam. Dan seterusnya kita dalam buku ni juga kita nak banyakkan untuk kajian-kajian berkenaan tapir. Sebab kita masih kekurangan kajian ataupun maklumat berkenaan dengan spesies tapir ni, sebab terutama sekali dari segi dia punya pembiakan dia, dari segi perilaku, dari segi pemakanan dia. So banyak lagi kajian-kajian yang kita perlukan untuk kita conserve tapir ni supaya tidak diancam kepupusan. Okey, yang seterusnya tindakan yang kita ambil adalah dari segi penyelidikan lah. Sebagai contoh macam Pusat Konservasi Sungai Dusun ni sendiri, banyak kajian-kajian yang kita telah lakukan lah. Antaranya kajian pembiakan. Seterusnya kajian berkenaan dengan pemakanan dia. Apa yang dimakan dalam hutan. Sebab dekat Sungai Dusun ni, di Reserve Hidup Palia Sungai Dusun, kajian telah dibuat pada tahun 2013 tak silap saya, yang mana sebanyak 217 spesies pokok yang tapir ni makan. Dekat Kerau pun dia ada buat satu kajian di sana. So apabila combine spesies pokok tersebut, hampir 300 lebih spesies pokok yang tapir makan. Jadi kajian-kajian tu kita kena banyakkan lagi. Dan seterusnya kajian-kajian penyelidikan. Jadi kat sini di Sungai Dusun ni pun kita jalankan kajian berkenaan dengan pembiakan, perilaku untuk tapir. So untuk kita nak dapatkan data-data supaya tapir ni macam mana kita nak uruskan dia. Okey, ini adalah antara tindakan yang kita telah ambil lah. Okey, kalau ikutkan dah ni kan. Jadi untuk penutupnya, Jabatan Pelitan ni kita sentiasa committed dalam usaha-usaha konservasi hidupan liar termasuk spesies tapir lah. Bukan hanya tapir, jadi semua spesies-spesies yang diancam kepupusan dan juga spesies-spesies hidupan liar yang lain. Jadi usaha untuk konservasi ni dia memerlukan semua pihak untuk kita memastikan khazanah negara yang dipelihara dan dipelihara. Kita kalau boleh kita tak nak jadi macam mana yang kita telah kehilangan, iaitu badak Sumatera, yang mana sekarang ni kalau di Malaysia sudah tidak ada penemuan. Yang terakhir di Sabah yang di dalam kaptif. Jadi itu yang seekor yang terakhir. So kita tak nak spesies-spesies macam harimau belang, tapir, seladang. Jadi kita hanya boleh tengok dia punya rangka je. Kita boleh tengok dia punya rangka, dia punya bahagian-bahagian badan dia. Jadi kita ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak lah. Jadi ini sedikit penerangan berkenaan dengan isu dan cabaran untuk konservasi tapir di Semenanjung Malaysia.
Okey, ini gambar tapir di Sungai Dusun lah. Yang mana yang lahir yang besar ni, ibu betina ni nama dia Mala, dan yang anak ni nama dia ini beradik. Maaf, adik. Okey, untuk akhir ni saya nak tunjuk satu video yang mana video ni antara macam mana yang jarang boleh kita tengok video untuk macam ini, video program menyelamat tapir. Sebagai contoh, macam tadi saya maklum kawasan hutan ni dia berpecah. So salah satu usaha kita adalah kita nak kena translocate tapir daripada hutan terkepung ni pindah ke kawasan hutan yang lebih besar. Jadi ini video ni kalau kata tak nampak ataupun tak dengar, boleh ni lah. Sekejap ya. Ini program menyelamat tapir di Selangor. Jadi yang tadi tu video berkenaan dengan program menyelamat yang mana di hutan simpan Bukit Cerakah di Shah Alam, yang mana kawasan hutan tersebut dia dah terkepung lah. Keliling tu semua perumahan, pembangunan. So memang masih banyak tapir lagi di situ dan banyak kes-kes kemalangan. So salah satu inisiatif jabatan adalah kita pasang perangkap. So tapir tersebut kita keluarkan ke habitat yang lebih terjamin lah ataupun yang lebih besar. Macam di Reserve Hidupan Liar Sungai Dusun. Macam tadi tu kita lepas di Reserve Hidupan Liar Sungai Dusun lah. Okey, yang ni video berkenaan kelahiran tapir yang mana program pembiakan secara ex situ, yang mana di dalam kurungan. Ini yang 2 tahun lepas kelahiran pada tahun masa ni bulan puasa. Ini tapir betina. So ini macam mana tapir lahir dalam kurungan lah. Sebab
Dekat Y pun kita tak boleh nak tengok. Jadi kita tengok dalam kurungan. Okey, baik. Ini salah satu video kelahiran tapir lah pada tahun 2022. Tapir betina. Berat masa lahir 9 kilo lebih. Nama tapir ni dia dinamakan Bella. Nama mak dia Bera, daripada Bera Pahang. So kita namakan anak dia Bella lah. Okey, ini antara program-program kebijakan yang kita jalankan lah. Jadi Bella ni pun sekarang umur dia dah setahun lebih lah. Okey, yang seterusnya ini adalah program translokasi tapir. Sebab kadang-kadang kita banyak terima aduan ataupun kita terima sorry. Okey, yang video ni kita akan kenaan dengan translokasi tapir. Yang mana tapir ni dia asalnya dulu dia terperangkap di dalam longkang, dia cedera. So kita bawa balik, kita rawat dan juga kita pulihkan dia. So apabila dia dah pulih, kita lepaskan dia semula ke habitat asal lah. Ini nama tapir ni kemuning. So kita pasang collar untuk kita monitor dia punya pergerakan dia dalam hutan sama ada dia survive ataupun tidak. Hmm. Hmm.
Jadi itu je lah video yang saya ada. Okey, jadi itu antara usaha-usaha yang kita jalankan lah untuk konservasi tapir supaya ia tidak diancam keputusan lah. Jadi setakat tu saja perkongsian saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya serahkan semula kepada pengerusi majlis lah, Cik Azmi. Okay, terima kasih banyak Cik Muhammad Adli. So sekarang kita ke sesi seterusnya, sesi soal jawab. Sekiranya ada daripada pelajar-pelajar, silakan. Boleh bertanya. Setakat ni belum ada lagi. Cuma soalan daripada saya mungkin sedikit, mungkin Cik Adli boleh terangkan berkenaan dengan secara kasarnya, kalau ada tak kajian mengatakan taburan tapir ni di semenanjung Malaysia kebanyakannya berada di daerah ataupun negeri mana, dan apabila wildlife mengambil dan menjalankan aktiviti ex situ tu, adakah berapakah anggaran kos yang digunakan ataupun yang terpaksa ditanggung oleh wildlife untuk menguruskan haiwan ni? Adakah dia satu kos yang tinggi ataupun sesuatu yang boleh masih lagi boleh kita kawal? Jadi terima kasih. Okey, baik. Okey, berkenaan dengan first sekali adalah dari segi taburan lah. Okay, sebab untuk tapir ni, kita tak ada anggaran yang fix macam dengan harimau. Mana harimau kita ada fix populasi dia ada, dia anggaran juga estimation dalam 100 lebih kita boleh letak. Sebabnya untuk harimau ni dia punya individu setiap harimau ni dia berbeza-beza. Dia punya belang dia tu dia macam cap jari kita. Maksudnya kalau kita tengok camera trap, okey ini contohlah kata okey ini ID nombor 10, ID nombor 11, ID harimau lah. Okey, kalau untuk tapir ni kita susah untuk kita nak kita susah untuk nak bezakan dia punya individu. Kalau dengan kamera sebab dia punya color dia semua hitam putih. So untuk kita nak identify dia tu agak sukar. Tapi kalau untuk dari segi di kawasan mana yang populasi tapir ni tinggi ataupun tidak, kalau ikutkan negeri-negeri yang mana ada habitat yang masih luas lah. Sebagai contoh taman negara di kawasan Pahang, Terengganu, Kelantan. Itu yang mana kawasan habitat hutan dia pun masih luas. Macam di Johor. Tapi banyak-banyak kes roadkill pun banyak berlaku di kawasan tersebut lah. Sebabnya dia punya ni pun habitat dia pun terganggu. Dari segi anggaran populasi tu kita tak ada yang fix, tapi jabatan dalam usaha untuk keluarkan untuk tapir, sebab jabatan pun banyak pasang kamera di bawah program NTS, National Tiger Survey. So dalam program tersebut dia bukan takat survey pada harimau, tapi ia survey juga untuk spesies-spesies hidupan liar yang lain. Okey, yang seterusnya, soalan yang seterusnya berkenaan dengan kos. Okey, kalau ikutkan untuk kos konservasi ni, kerajaan ataupun ni telah mengeluarkan banyak kos-kos untuk konservasi. Sebab pertama sekali ialah kita nak seiring antara pembangunan dan juga habitat hidupan liar atau kawasan hutan. Kalau macam untuk dari segi kos penjagaan tapir di Sungai Dusun, kalau dari segi kos pemakanan, satu ekor tapir ni makan satu hari lebih kurang dalam RM50 satu hari untuk makanan tapir. Jadi ini makanan yang kita kawal lah. Sebab kalau dalam hutan, dia boleh makan beberapa banyak yang boleh lah. Tapi kalau di dalam kurungan, selalunya kita akan bagi 10% daripada berat badan. Sebagai contoh, kalau berat badan dia 300 kilogram, kita akan bagi dia 30 kilogram. So, kos untuk makanan saja hampir satu hari, satu ekor, RM50. Itu belum termasuk lagi kos-kos rawatan, rawatan dia, kos penjagaan dia macam cuci, kurungan, lepas tu stuffing. Jadi untuk kos-kos tersebut memang agak tinggi lah untuk penjagaan hidupan liar ni.
Selain daripada itu, penjagaan ataupun program-program konservasi secara in situ. Jadi banyak kita buat inventory. Kita nak tengok keadaan tapi di dalam kawasan hutan tersebut, kos untuk program OBK ataupun penguasaan di dalam kawasan hutan supaya tiada pencerobohan ataupun pemburuan. Jadi kos-kos untuk konservasi ni kalau kita lihat dia amat tinggi. Tapi kalau kita bandingkan kos dengan nilai macam apa khazanah yang kita ada ni, dia tak ternilai lah nak dibandingkan dengan kos. Sama macam mana sekarang ni kita dah tak ada badak Sumatera. Yang mana rata-rata umur pada peringkat macam saya ni, semuanya tidak berpeluang untuk melihat badak Sumatera. Jadi itu adalah satu kehilangan khazanah yang paling berharga untuk Malaysia ni sendiri lah. Jadi kita tak nak hidupan liar yang lain mengalami nasib yang sama macam mana dialami oleh badak Sumatera. Jadi itulah saya punya ni lah kongsian dia. Alright, terima kasih Cik Muhammad Ali. Ada soalan daripada Hafizuddin Syam ni, dia mengatakan kenapa bayi tapir tu dia lahir tanpa ada hitam putih tu, tiba-tiba ada belang je. Bilakah perubahan warna tu akan berlaku? Umur berapa tu? Okey, saya ada dua soalan ni tapi saya jawab. Okey, untuk dari segi bayi tapir ni, ini semula jadilah. Memang semua tapir dia lahir, memang dia belang. Selalu orang confuse antara babi dengan anak tapir. Macam dengan anak babi pun sama, dia belang juga. Tapi kalau tapir ni, dia belang dia lain lah. Kalau macam kami bisa tengok. Okey, selalunya lahir-lahir, semua tapir dia memang akan belang. Dia akan belang perang. Macam yang gambar dalam gambar tadi tu. Umur berapa belang dia muncul, lahir-lahir belang dia dah muncul lah. Memang itulah belang dia. Pada umur 1 hari sehingga ke 3 bulan. 3 bulan belang dia tu makin lama akan makin hilang. 3 ke 6 bulan tu dia dah hitam putih betul. Dah tak ada belang lah. Tanda-tanda belang pun dah tak ada lah. Jadi belang tu dia memang akan lahir, waktu dia lahir tu memang dia dah belang. 3 bulan belang dia dah mula hilang. 3 ke 6 bulan tu dah hilang lah. Sebab dia bergantung kepada setiap individu. Selalunya 6 bulan tu dia memang dah full hitam putih kan. Tak ada dah corak-corak belang kat badan dia. Dia akan berubah ni lah. Jadi kalau untuk kelahiran ni, tapir ni dia memang lahir seekor-sekor. Tapi cuma pernah kita dapat dia lahir 2 ekor sekali. Tapi bukannya pada hari yang sama. Sebagai contoh pada tahun 2007, di Sungai Dusun ni sendiri, kita rekodkan tapir tu lahir, kalau ikutkan dia kembar lah. Tapi kembar bukan kembar pada hari yang sama lah. Sebagai contoh hari ni lahir seekor. Minggu depan dia keluar lagi seekor. Itu yang rekod yang kita pernah dapat lah pada tahun 2007 di Sungai Dusun ni sendiri. Jadi itulah saya menjawab soalan yang ditanya itulah. Sebabkan masa kita tak berapa nak banyak ni, tapi mungkin tadi bila Encik Muhammad Ali ada mengatakan ada sukar untuk membezakan anak tapir dengan anak khinzir ni, macam mana kita nak dapat beza? Adakah lihat dari segi hidung dia ke atau macam mana? Sebab lebih kurang juga tu. Dari segi corak dia sama, tapi bulu dia berbeza. Sebab anak babi hutan ni dia bulu dia lagi tebal. Anak tapir ni dia bulu dia nipis. Dan kalau color dia pun, color belang anak tapir dia lagi nampak, lagi terang. Dari segi bentuk muka dia, jadi dia memang boleh perbezaan. Yang seterusnya kita tengok dari segi jari pada kuku dia. Kalau untuk tapir ni, kalau kita tengok tadi gambar anak tu, jari dia depan 4 dan belakang dia 3 jari. Kalau yang untuk khinzir ni dia 2 je. Dia macam dengan jari apa? Macam kalau pernah tengok jari rusa, jari kijang ke, pelanduk ke, dia lebih kurang jari macam jari inilah, jari lembu macam tu kan. Tapi kalau untuk tapir ni dia 3.
4-3. Kaki depan 4, kaki belakang 3. Sebab apa kaki depan dia lebih 1? Sebab untuk nak menampung berat badan dia. Jadi mana-mana big mammal ni, hidupan liar ni, dia punya kaki depan dia selalunya lebih 1. Kuku dia lebih 1. Jadi itulah yang macam mana kita nak bezakan dia lah. Sebab kalau kita tengok betul-betul balik gambar tadi pun, stripe dia tu berbeza dengan stripe pada babi hutan lah. Sebab bulu babi hutan dia lagi tebal. Kalau bulu tok tapir ni dia nipis sikit. Tapi kulit dia tebal. Jadi itulah caranya. Dari segi muka dia pun, tapir ni dia ada macangan, dia bukan belalai lah. Hidung dia tu. Hidung dia lebih panjang. Dan kita tengok pada kuku dia. Kuku dia, 4 kuku di depan, 3 kuku di belakang. Okey. Okey, Encik Muhammad Azli, saya rasa kita dah sampai ke penghujung program. Kepada pelajar-pelajar PPA 3053, Pemikiran Ekonomi Biodiversiti dan PPA 3173, Pembangunan Lestari boleh mengisi borang kehadiran. Saya dah letak borang kehadiran tu, mohon isikan. Dan juga saya rasa itu saja. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi pihak Universiti Malaysia Terengganu kepada Encik Muhammad Azli Ahmad setelah memberikan, saya rasa, persembahan ataupun presentation terhadap spesies tapir yang jarang kita dengar tentang tahap kepentingan itu. Tapi saya rasa ini sangat betul. Mungkin pelajar-pelajar pun mendapat ilmu yang baru. Semoga kita akan dapat memahami lebih detail tentang seharusnya kita menjaga haiwan-haiwan ini daripada pupus. Ya. So saya rasa itu saja untuk program hari ini. Terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Azli bin Ahmad. Dan kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Okey. Okey, baik.